Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saya ucapkan kepada Dr. Rozita binti Buyo yang merupakan pensyarah bagi kursus ini. Baik, pada hari ini saya akan membentangkan tugasan 4 ulasan kritis. Dalam isi kandung ini merupakan beberapa perkara yang akan saya bentangkan pada hari ini. Yang pertama adalah tentang tugasan ini, yang kedua adalah elemen teknik penyampaian, ketiga etika dan halangan, serta yang terakhir adalah rumusan. Tentang tugasan. Baik, tugasan ini merupakan tugasan pentaksiran berterusan tugasan 4 di mana kami perlu menyiapkan satu PowerPoint pembentangan berdasarkan tugasan 3, iaitu berkenaan dengan etika dan halangan, teknik pencapaian serta pengucapan awam yang berkesan mengikut konteks. Seterusnya, teks pilihan yang saya pilih untuk saya analisis dan juga memberikan ulasan secara kritis ialah teks ucapan daripada mantan Perdana Menteri Malaysia yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin yang bertajuk Perutusan Perdana Menteri Malaysia berkaitan penularan jangkitan coronavirus COVID-19 di Malaysia. Dan ini dirujuk daripada koleksi arsip ucapan ketua eksekutif yang boleh diakses di dalam internet. Baik, bermula dengan tajukan pertama iaitu teknik penyampaian. Elemen teknik penyampaian pertama adalah persediaan sebelum, semasa dan selepas. Berdasarkan teks ucapan tersebut, saya mendapati bahawa pengucap mempunyai persediaan yang cukup sebelum, semasa dan selepas. Justifikasi terhadap perkara ini adalah beberapa perkara tersebut. Sebelum, kita perhatikan teks berisi maklumat yang berfakta. Yang kedua, tahu jenis audiens dan kesesuaian ucapan beliau. Dan yang terakhir adalah tahu jenis medan penyampaian, iaitu secara dalam media digital. Semasa, beliau mempunyai mesej yang jelas disampaikan dalam ucapan beliau. Seterusnya, gaya penyampaian juga bersifat santai namun sampai. Ini bermakna gaya penyampaian santai tetapi mesej yang ingin disampaikan tersampai kepada khalayak. Dan yang terakhir adalah selepas. Adalah kita lihat beliau tenang dan tertib dalam mengakhiri ucapan beliau dan tidak ada kelihatan tergesa-gesa ataupun dan sebagainya. Manakala beliau juga mengakhiri ucapan dengan doa dan harapan sekaligus mampu menenangkan rakyat. Ini merupakan satu contoh penutup yang baik di mana ia mampu menenangkan khalayak yang sedang berada dalam keadaan yang terhimpit oleh COVID-19. Baik, dalam slide yang seterusnya dilihat di sini adalah beberapa contoh-contoh yang membuktikan bahawa teks tersebut sesuai dan juga menepati ciri-ciri pengucapan awam yang baik. Okay, kita lihat adanya salutasi yang diberikan oleh beliau dan juga teks ada maklumat dan fakta yang jelas disampaikan dalam teks tersebut. Yang seterusnya adalah mesej yang disampaikan juga jelas dan rakyat mengetahui, khalayak mengetahui apa isi sebenar yang ingin disampaikan oleh beliau ketika itu dalam ucapannya. Dan yang terakhir adalah penutup ucapan, di mana beliau menutup ucapan tersebut dengan penutup yang sangat baik dan juga mampu memberikan kesan positif dan juga motivasi kepada masyarakat untuk terus kuat menghadapi coronavirus yang sedang menimpa negara ketika itu. Dari segi penampilan, kita nampak sebenarnya ada beberapa perkara dari segi penampilan di mana beliau Tan Sri Muhyiddin Yassin mempunyai penampilan yang sesuai dengan jawatan yang disandang oleh beliau. Kalau penampilan ini sangat profesional menyebabkan khalayak juga mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap beliau. Yang seterusnya adalah bahasa tubuh dan ekspresi muka, mana beliau mampu memainkan bahasa tubuh yang baik untuk menyampaikan maksud yang ingin disampaikan dalam teks tersebut. Dan ekspresi muka beliau juga bervariasi, berubah-ubah mengikut kesesuaian teks yang diucapkan oleh beliau. Suara, nada dan kelentangan suara. Beliau menyebut kosakata dengan jelas dan juga mampu difahami oleh khalayak. Nada beliau juga digunakan ada yang bentuk datar, tinggi, rendah dan berubah-ubah mengikut kesesuaian teks. Manakala dari segi kelantangan suara, beliau tahu kesesuaian ucapan tersebut dan bagaimana untuk menggunakan kelantangan suara beliau. Etika dan halangan. Etika pengucapan awam. Dalam pengucapan awam terdapat dua perkara aspek yang perlu diambil kira, iaitu perkara perlu buat dan juga perkara jangan buat, do's and don'ts. Hal yang perlu dibuat
oleh pengucap awam adalah berdasarkan kepada ciri-ciri pengucapan awam yang berkesan, yang baik. Manakala perkara yang jangan dibuat adalah beberapa perkara yang disebutkan seperti menukar gaya bercakap ketika bercakap, mengaku lupa, berhenti dengan tiba-tiba, mengungkapkan ucapan minta maaf terlalu kerap, elakkan mannerism, kebiasaan tabiat yang berulang, sentuh dan serang peribadi seseorang dalam ucapan, menjaga tata sila dalam pengucapan awam, aspek perundangan berkaitan pengucapan awam. Dan berdasarkan etika ini, saya mendapati bahawa pengucap, iaitu teks yang saya ulas, itu tidak melanggar mana-mana etika yang disebutkan dalam pengucapan awam ini. Malahan beliau menunjukkan ciri-ciri pengucapan awam yang berkesan. Sebagai rumusan, kita dalam pengucapan awam tidaklah mudah untuk seseorang berucap dan mencapai pengucapan awam yang berkesan berdasarkan ciri-cirinya. Namun seseorang itu dari hari ke hari sentiasa berlatih akan mampu memperbaiki lebih baik pengucapan awamnya dan seterusnya mampu menjadi seorang pengucap awam yang berkesan dan juga hebat pada masa akan datang. Itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih.